السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada pagi ini kita sekali lagi berpeluang untuk menyambung bacaan hadis daripada hadis-hadis pilihan yang kita ambil daripada kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, karangan tulisan Al-Imam An-Nawawi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. Maksud ataupun terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abd, tempat ataupun waktu yang paling dekat dan hampir. Aqrab dari perkataan qarib. Qarib maksudnya dekat. Aqrab yang sangat dekat, yang paling dekat. Di antara tempat dan waktu yang sangat dekat dan paling hampir, al-'abdu min rabbih, ma yakunul 'abdu min rabbih, di antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana wa huwa sajidun, dalam keadaan dia bersujud kepada Allah. Hadis ni sangat jelas. Nabi SAW menyebut di antara tempat yang paling dekat dan paling hampir seseorang hamba itu untuk berbicara, berdoa, memohon sesuatu kepada Allah. Kerana ketika itu, detik itu, waktu itu, saat itu dia sangat hampir dengan Allah. Bila wahuwa sajidun, ketika mana dia bersujud di dalam salat kepada Allah. Maka oleh kerana ketika dan waktu tersebut seorang hamba sangat dekat dan hampir kedudukannya dengan Allah, fa'akthirud du'a, maka Nabi memerintahkan, perbanyakkanlah oleh kamu, perintah di situ, dengan berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, ada beberapa perkara yang boleh kita keluarkan faedah ataupun manfaat daripada hadis ini. Satu, doa ini dia bergantung kadar kemustajabannya
Maksudnya doa yang kita mohon kepada Allah ini sedikit sebanyak dia bergantung kepada beberapa faktor, beberapa perkara yang menambahkan lagi doa itu untuk diangkat kepada Allah. Atau dalam bahasa yang lain kita akan sebut, apakah perkara yang boleh menjadikan doa kita mustajab. Di antara perkara yang paling utama dan penting untuk kita sebagai orang yang berdoa ini melihat dan memerhatikannya, sekurang-kurangnya ada dua lah. Sebenarnya banyak, tapi kita sebut dua yang disebut dalam hadis ni dan yang berkaitan dengan hadis ni. Satu, kata para ulama, doa sangat berkait rapat dengan waktu. Sangat berkait rapat dengan waktu. Maksudnya, walaupun pada asalnya, pada dasarnya, kita boleh sahaja berdoa pada bila-bila masa. Doa ini suatu ibadah yang bersifat luas. Bila-bila kita nak berdoa, kita boleh doa. Ada hajat, ada permohonan, ada masalah, ada benda yang kita nak minta kepada Allah bila-bila masa. Siang, malam, pagi, petang. Bila-bila kita boleh doa. Tak ada masalah, tak ada halangan. Tetapi kalau kita perincikan lagi, kita halusi lagi, doa ada waktu yang sangat baik untuk kita minta. Sebab itu dalam hadis ni kalau kita tengok, waktu ataupun ketika yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah ketika sujud. Waktu kita sujud. Kadang-kadang sebahagian daripada kita ni dia nampak yang jauh tapi dia tak nampak yang dekat. Saya bagi contoh. Di kalangan masyarakat awam, secara umumnya, mereka akan nampak betapa beruntungnya jika kita boleh ke Mekah, berada di hadapan Kaabah, berdekatan dengan Multazam, berada di dalam Masjid Nabawi, dan sebagainya lah. Kalaulah kita boleh pergi berdoa di sana, memohon kepada Allah, tentulah doa kita itu lebih hebat kesannya. Semua orang berangan-angan dan bercita-cita berharap supaya dia diberikan peluang untuk berdoa di hadapan Kaabah. Berdoa ketika berada di padang Arafah. Kita tak nafikan, memang itulah di antara waktu dan tempat yang sangat mustajab. Tetapi tuan-tuan, kenapa kita nampak suatu tempat dan waktu yang jauh, sukar, dalam halangan dan keadaan yang kita tak boleh pergi, tetapi kita mengabaikan dan kita melupakan yang dekat dan kerap kita bertemu dan berada, iaitu ketika sujud. Kita duk nampak yang jauh, kita duk nampak yang susah, kita duk nampak yang payah tu, kita duk berasa yang tu. Tapi ketika sujud, kita membiarkan ia berlalu tanpa kita memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ketika sujud. Sujud ini lebih mudah kerana hari-hari kita buat. Dan dia tak perlu dibayar. Nak pergi Mekah kena bayar. Mahal. Dan kita berusaha lah nak pergi. Itu pun tuan-tuan, saya bagi contoh lagi. Kita pergi Mekah ni mungkinlah 10 tahun, 15 tahun sekali ke, ataupun paling kerap 2 tahun sekali ke. Tu sakar sangatlah. Tapi saya nak cakapnya, mungkin kita pada satu sudut duk rasa beruntung orang Mekah ni. Hari-hari boleh duduk tengok Kaabah. Hari-hari boleh duduk dekat Masjidil Haram. Tapi saya bagi contoh ni secara umum lah. Jangan berasa pula.
Manusia ni secara tabiatnya, secara biasanya, benda yang bila dah biasa ni, dia tak ada rasa feel dah. Lebih baik tuan-tuan yang pi 5-6 tahun sekali ni, kan, yang payah nak pi ni, sekali boleh pi, dia menangis tu, teriak air mata keluar tu, tak tahu nak habang. Betapa bersyukurnya dia diizinkan oleh Allah untuk pijak kota Mekah, tanah suci, boleh doa pula. Tapi tuan-tuan, orang yang mungkin Allah rezekikan dia duduk di Masjidil Haram, jadi orang Mekah, dah biasa nak pi bila-bila pun boleh. Teringat nak pi start kereta pi macam kita main masjid ni, kita pun ingat tak berapa nak berasa sangat lah. Kalau payah lagi nak boleh faham, kita bagi contoh macam ni. Kita pi Mekah 12 ke 14 hari lah, 2 minggu lah. Duk di Mekah 10 hari, duk di Madinah lebih kurang 4-5 hari. Ada tak beza hari pertama dengan hari keempat? Ada beza? Ada. Hari pertama sampai beg pun tak lagi, dia celapak nak pi dah. Turun-turun bah tu, turun-turun bah tu. Oh, ni hari pertama orang ni. Tu. Kata letak beg di bilik lu, sekali kita pi. Tak apa kita tak tahu ni, kita pi lah. Rasa lambat nah. Tadi duduk dalam bah pun melisah nak pi. Nak pi ni, saya nak pi Kaabah ni, nak pi Kaabah ni. Amboi, semangat. Hari pertama 5 waktu. Semayang cukup, penuh. Duk hangat lagi ni. Kira kalau pi lohok tak balik ya. Balik dah saya tunggu asak terus. Saya pergi asak balik. Oh, semangat. Hari kedua, dia kurang lah sikit. Dia berasa tak berapa nak sangat lagu hari pertama lah. Hari keempat apa? Main mana? Tukar jubah. Silap kecil. Hari ke-6 tak kelih dah di masjid. Kelih di pasar raya. Duk melilau kat tu. Dia tak pergi tu masjid. Tak apa. Baju banyak. Cucu ni tak beli, cucu ni tak beli. Kita nak balik dah 2-3 hari ni. Esok lusa nak balik dah. Ni pun banyak orang tak beli. Puluh lah pergi masjid. Dia tak apa. Dia kurang lah. Sebab itu doa, walaupun mungkin kita berada pada tempat yang sangat hebat, tempat yang sangat mustajab, di hadapan Kaabah itu, tapi kalau perasaan itu tidak ada khusyuk, dia tidaklah ada makna lah sangat. Sebab itu kadang-kadang bila kita doa, walaupun doa di tempat yang hebat, doa di tempat yang besar, tapi kalau doa tu tidak tidak, Nabi kata apa? La yaqbalu Allah ad-du'a min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan menerima doa. Allah tolak doa orang-orang yang keluar daripada mulut mereka berasal daripada hati yang lahin ghafil, hati yang lalai, hati yang tidak bersungguh dalam berdoa. Mungkin tuan-tuan tak doa, ada setengah orang dia tak boleh pergi Mekah pun tak apa, boleh semayang atas kapek macam kapek Mekah, beli sejadah macam sejadah kapek Mekah, semayang duk tak khusyuk situ juga. Tak apalah dia nak berasa duduk Mekah kan. Tapi kalau kita duduk Masjid Al-Muqarrabin ni pun, kalau kita doa dengan penuh khusyuk, tawadhu', minta sungguh-sungguh, Tuhan akan dengar lebih daripada kalau kita doa di Mekah tapi tak ada penghayatan. Kerana doa selain daripada faktor tempat dan masa, dia sangat berkait dengan qalb, hati satu orang manusia. Sebab itu doa Nabi singkat, pendek, tapi terus kepada maksud yang itu lebih mustajab. Nampak? Okey, tak apalah. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa doa ini sangat disokong oleh tempat-tempat yang mustajab dan masa-masa yang mustajab.
Jadi jangan lepaskan peluang ni. Jangan tunggu nak pergi sujud di tanah haram. Jangan tunggu nak pergi sujud di Masjidil Haram. Jangan tunggu nak sujud di depan Kaabah. Sujud di sini pun okey, boleh pakai. Dia tak mau, tak syok, tak berasa nak kena pergi tu Mekah. Tak apa, di sini dulu. Sebab itu kita bila bersujud, kita kadang-kadang pergi cari rata tempat nak doa, sebenarnya dia dekat dengan kita. Sebab itu orang bertanya, sedekat mana Allah dengan kita? Kalau orang tanya, tuan-tuan, sedekat mana Allah dengan kita? Betapa dekatnya Allah dengan kita? Sehampir mana Tuhan dengan kita? Kita akan jawab, sedekat kita dan sujud. Kalau orang tanya, dekat tak Allah dengan kita? Sujud. Kita akan dekat dengan Allah. Berapa ramai orang sujud, dia tak rasa hampir dengan Allah. Dia rasa perkara yang paling bahaya, doa, tuan-tuan, Allah lindung kita daripada sifat ini. Apabila kita merasakan pergerakan kita di dalam salat hanyalah semata-mata rutin, ritual, pergerakan yang tidak ada roh, yang kita buat macam hari-hari, tak ada rasa. Satu orang dia buat kerja, saya bagi contoh kerja apa-apa kerja lah, yang dia buat benda tu hari-hari, apa dia rasa? Orang kerja kedai makan ke, kerja apa ke, cikgu ke apa ke, tak sama cikgu yang awal-awal mengajar dengan cikgu dah lama. Kawan-kawan awal mengajar tai cekok leher, pegang buku rekod pengajaran. Kita tahu ni cikgu baru, tulis 2 papan hitam penuh tulis. Mungkin cikgu lama-lama baca pasal hari-hari benda tu kita tak dapat. Macam mengajar pun hari-hari dia akan jemu. Bagaimana kita nak rasakan? Sebab salat ni benda yang kita buat hari-hari. Sujud hari-hari. Kadang sujud pun congek kok ni, cangok kok ni, tekangkang kok ni, tekangkang kok ni. Sujud. Dia rasa macam benda tu rutin, ritual, kosong, dry, kering. Dia tak ada feel. Bila kita rasa macam tu, tuan-tuan, kita nak doa tak doa pun sama. Yang tu kita minta Allah lindung. Maka sebab itu, kata para ulama, apabila seorang hamba itu sujud di dalam salat, ni sujud ni maksud sujud dalam salat, hendaklah dia memperbanyakkan doa kepada Allah, kerana saat itu Allah sangat hampir dan mendengar setiap daripada apa yang dia minta. Kenapa sujud? Bincang pula. Kenapa waktu sujud? Kata para ulama, tidak ada. Ini disebut ni, kenapa waktu sujud tu jadi sangat dekat. Tengok alasan yang diberikan oleh para ulama. Kerana kata ulama, tidak ada mana-mana keadaan seorang hamba iftiqar wa dhul, yang sangat menghinakan dirinya dan sangat merendahkan dirinya kepada Tuhan, melainkan sujud. Apa perbuatan kita dalam kehidupan seharian kita yang kita buat yang menunjukkan kita ini tunduk, hina kepada Allah melebihi ketika kita sujud? Bila? Sujud lah. Sujud ni perbuatan memperhambakan diri. Sebab itu sujud ni kita hanya buat kepada orang yang besar. Sujud pada raja dulu-dulu, macam orang Siam buat kan, apa, dia menyuluk sujud kat raja dia. Maksudnya dia menghinakan. Sebab itu doa ni dia kena ada sifat hina. Dia, sebab tu kata para ulama, hina doa ni dia kena ada tadhallul. Kita bila berdoa, kita kena habaq kata kita tu hina, kita tu meminta, kita tu sangat mengharap. Kita tak boleh sombong dalam doa ni. Ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu kita sebut ya Allah ya Tuhanku.
Kita sebut, kita nak. Pasal tu kita tak boleh main-main dalam doa. Macam selalu kita sebut. Satu orang bila dia main minta kat kita, saya bagi contoh, kita main minta kat kita. Kita nak bagi dekat dia tu macam mana? Dia mesti main buat muka welfare. Dia tahan nak tolong aku. Aku tak ada orang lain nak boleh tolong ni. Kalau ayat tu kita dengar pun, kesian Dia tak, kalau hang tak tolong aku, pi aku. Maksudnya dia mai tu, dia mai habaq, dia bergantung harap, dia mai habaq kata kita lah satu-satunya orang boleh tolong, dia mai habaq kata dia tu teruk, tak ada tempat lah. Kita pun kesian. Tapi kalau satu orang mai, dia tahan boleh tolong aku. Tapi kalau hang tak tolong aku, tak heran sikit pun. Nak bagi minta apa, tak bagi minta apa, aku tak kisah sangat. Boleh tak tolong? Kita pun tengok, dia nak mai tolong. Hang nak tolong ke tak? Tak mau tolong, tak apa. Aku tak ada masalah. Kita pun dah tak ada masalah, pergi cari tempat lain. Pasal tu, orang yang bila dia meminta, dia kena tazallul. Pasal tu, semua orang peminta sedekah tu, ada yang pakai smart. Satu orang main minta sedekah dengan kod, dengan tie, dengan kasut, turun naik kereta Mercedes pula. Pasal tu orang nak pergi minta sedekah dia ni, walaupun dia kaya, dia berlakon bagi nampak susah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bila kita semayang istisqa, tengoklah macam mana kita punya style keluar. Nabi kalih dia punya rida, nak bagi nampak dhaif, nak bagi nampak lemah, nak bagi nampak ni sangat susah Kita naik kancil, atau dia yang minta sedekah naik Mercedes. Kita minta sikit RM10 nak makan pun tak ada. Tata kereta sakan lebih. Kita pun pakai tak bagi. Pasal dia sakan lebih daripada kita. Maka sebab itu dalam doa kena ada tazallul, kena ada hina. Bila kita hina? Bila kita sujud. Pasal itu satu orang bila dia sujud itu menunjukkan hina. Pasal itu tuan-tuan tengok lambang kepada hinanya diri manusia tu apabila dia sujud pada orang. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kisah Rib'i bin Amir ketika dia jumpa dengan Rustam. Rustam ni dia buat satu tempat, siapa-siapa yang nak masuk jumpa dia kena tunduk. Siapa-siapa yang nak masuk tempat dia tu, Rustam ni pemerintah Parsi, nak masuk kena tunduk. Rib'i ni dia mengelak, dia masuk, dia cari jalan, dia tak tunduk. Dia buatlah bagi dia tak tunduk. Dia tak mau tunduk. Dia tak mau menghinakan diri dia di hadapan Rustam tu. Nampak? Sebab itu bila kita sujud tuan-tuan, kita hina, tapi kita hina di hadapan Tuhan sekalian alam. Pasal apa kita hina? Tuan-tuan tengok, posisi sujud tu pun dah nampak hina dah. Tak apalah hina kepada Allah, memang kita hina pun. Pasal itu kita sebut kita hamba yang hina dina di sisi Allah. Siapa pun dia, besar mana pun kedudukan dia, bila dia semayang, dia kena sujud, rendahkan kepala dia pergi ke tanah. Tempat yang dia letak kaki dia tu, di situ dia letak kepala dia. Tu satu. Tang kita pijak tu, tang tu kita letak kepala kita. Yang kedua tuan-tuan, ketika sujud, kepala berada lebih rendah daripada punggung. Kan? Pasal itu kepala ni dia lambang kebesaran lah. Tapi kita bila sujud, kita letak kepala kita, punggung, saluran najis tu lebih tinggi daripada kepala tu. Yang nak habaq, jangan duk besar diri, jangan duk kerah kepala, jangan duk ketegak, jangan duk tunjuk joh, megah tak ketahuan hala. Di sisi Tuhan, inilah kedudukan kita sebagai hamba. Pasal itu waktu sujud, kita kena doa. Okey tuan-tuan, sujud yang mana pula kita nak doa ni? Ini satu kekeliruan lah masyarakat. Mungkin kerana kesalahpahaman ataupun mungkin kerana tak menjumpai hadis ni secara penuh. Jadi ada yang kata sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir ni. Ni sujud yang terakhir ni tajuk drama, bukan tajuk hadis. Hadis tak ada tajuk sujud terakhir. Dalam drama ada sujud terakhir, salam terakhir. Cuma kita tak pernah jumpa rukuk terakhir. Tapi nak habaqnya, bila tuan-tuan? Bila Nabi tak sebut sujud terakhir. Nabi hanya sebut
wa huwa sajidun, dalam keadaan dia sujud, maka kata para ulama setiap sujud. Jadi tuan-tuan kena memperbetulkan kekeliruan dan kesalahfahaman. Selama ini kita sangka sujud yang terakhir. Pasal tu sebahagian orang bila tang sujud terakhir tu dia pelamar sikit. Pasal apa? Dia pulun baca doa. Yang sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tu dia tak berdoa. Pasal apa? Apa beza sujud terakhir dengan sujud yang pertama? Tak ada beza. Maka tuan-tuan bila sujud yang pertama pun boleh doa. Ini membantu kita khusyuk. Contoh tu imam tu, dia baca panjang zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Panjang dia baca. Tu imam pun kalau semayang jamaah dalam mazhab kita pun dia tak bagi kita panjang. Nabi ni dia sujud lama, dia rokok lama, dia baca lama bila dia semayang sorang-sorang. Imam bila dia jadi imam dia kena meraihkan makmum. Nabi kata fihimud dhaif wal ajuz wazil hajah wal haram atau kama qala. Nabi kata di belakang kamu ada orang dhaif, ada orang ajuz, orang tua haram, ada orang zil hajah, ada orang yang ada hajat, jangan baca falyukhaffif, hendaklah dia ringkaskan. Pasal itu tak boleh kalau kita salat berjamaah, kita jadi imam, kita piduk sujud lama sampai makmum panggung. Hei, lama darah naik kepala. Awak jadi gimana tu imam kita ni? Main nak tengok tak? Tak boleh. Kita jangan duk buat perangai lagu tu. Yang pelik waktu dengan ramai-ramai ni sujud lama sangat. Waktu sorang-sorang sujud tak ada apa, panggung lah. Ini pun kita kena muhasabah juga pagi-pagi Ahad ni. Okey, tak apa. So tuan-tuan bila tu imam tu dia lama, tuan-tuan kan jenis cepat makmum. Subhana rabbiyal a'la subhana. Habis. Tuan-tuan nak buat apa? Dia mulalah. Di sinilah ruang-ruang kosong yang dimasuki oleh jarum-jarum iblis. Dia mulalah duk teringat hari ni nasi lemak ada tak lagi ni. Tiap hari dah nasi lemak. Kalau tak ada nasi lemak, tak mana pula lah aku nak pergi cari masjid pun buatlah nasi lemak. Mudah aku tak payah duk fikir dah. Dia boleh fikir sampai keseriap dah tu. Kalau lama lagi tu imam tu sujud, sampai ke peknga tu. Tak mana ustaz tu calon buat peknga tu. Jaga-jaga hari Ahad ni cuti dia boleh lajak habis situ. Dalam sujud tu. Lepas tu dia tak ketahuan lah rakaat. Sujud berapa ke rakaat berapa dia tak ketahuan. Maka untuk nak mengelakkan ruang-ruang kosong, vacuum ruang-ruang kosong tu, maka isilah dengan zikir, doa, tasbih ke apa ke. Baca. Jangan duk biar kosong. Bila kosong macam tu. Sebab itu diri kita ni tuan-tuan sekarang ni banyak hasutan, banyak ni suara-suara. Dia kata dia dengar suara malaikat lah, dia dengar suara Jibril lah. Usakan lah ni. Jenis-jenis apa kemurungan ni. Dia lah pi duduk seorang-seorang dalam bilik. Kan? Bila duduk seorang-seorang bayar sungguh lah Jibril dia lah. Kan? Nak pergi duduk langgar takut, pergi duduk lah ni. Memang dia tak, Jibril pun suruh dia baca ustaz. Jibril mana? Hang ni ketum dia. Jibril kata iqra. Dia syaitan ni bila kita duduk seorang dia masuk tu yang duduk dengar yang sembelih anak apa semua tu. Pasal itu dalam Islam kita hendaklah mengisi ruang kosong itu zikrullah. Pagi ni tuan-tuan bagi baca zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Baca Allahumma inni as'aluka, baca. Lepas tu pilah jogging ke apa ke, buat riadah pi bendang ke apa ke, tak ada apa ke, jurih pokok bunga ke. Jangan bagi diri ni kosong. Lepas tu sekali lagi mari sembahyang zuhur, biar kita dengan Allah itu ada hubungan. Tekanan yang kita rasa, beban yang menyebabkan kepala kita hampir pecah bila kita sujud, seakan-akan dia hilang kerana kita berbicara dengan Tuhan. Kita Mak Saleh kalau tengok orang putih, mereka bayar berpuluh ribu untuk sesi kaunseling, dan kaya kaunseling di belah-belah negara-negara maju tu. Kaunselor pergi bayar satu sesi berapa ribu, 10 sesi nak pergi luah perasaan, bukan buat apa pun. Dengar, sabar, berat ni. Adalah dia bagilah nasihat sikit, tapi dia manusia. Tuan-tuan pergi ke pak doktor, pergi jumpa doktor, nurse kata sak doktor tak masuk. Pasal apa? Doktor demam hari ni. Hai,
Takkan doktor demam? Bukan takat demam, mati pun banyak doktor. Ni COVID pun doktor pun kena. Nak habaq kita duk piluh kat orang, kita duk pergi cerita kat orang, bolehlah nak cerita, tapi dia pun manusia yang pada hakikatnya dia pun ada masalah. Yang kita duk pergi kaunselor tu, dia manusia, bolehlah pergi cerita, bolehlah piluh, tapi kita kenapa tak luh kepada Tuhan yang maha menyelesaikan masalah? Cerita kat Tuhan. Dia tak berapa nak berasa lah cerita kat Tuhan. Cerita kat orang ni dia berasa sikit. Sakan macam mana tu? Kita luh kat orang, luh kat Tuhan. Tuhan dia akan dengar, dia bagi masalah, dia boleh selesai. Maka kita bercakap lah ketika kita sujud, kan? Antara kita dengan Tuhan. Jadi bila kita sujud yang pertama, sujud yang kedua, kita doa. Boleh juga kita baca doa-doa Quran. Ini Syekh tanya, boleh nak doa bahasa Melayu? Saya tak nak bincang lah pagi ni isu tu, kan? Tapi saya nak bagi taunya, keluar daripada khilaf. Walaupun ada kata boleh doa dalam bahasa Melayu, panjanglah perbahasannya, tapi saya nak sebutnya keluar daripada perselisihan, ambil yang disepakati, baca doa ma'thur, doa Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, Rabbana zalamna. Baca yang tu dalam sujud. Baca dalam tu. Dia kata yang tu Quran mana boleh baca? Kan rokok sujud tak boleh baca Quran. Kita baca biniyatid doa, dengan niat kita nak doa, boleh. Dia tak jadi bacaan Quran, dia jadi doa. Doa yang tu tak ada masalah. Okey? Kemudian tuan-tuan, bila lagi yang mustajab? Kita bagi tahu ni. Pasal tu kadang-kadang setengah orang bila dia habis semayang dia keluar. Pasal dia ada doa. Kita tak boleh sangka buruk dekat dia. Pasal dia mungkin doa dalam sujud. Kita tak tahu. Nampak? Okey. Berikutnya satu lagi hadis Abu Umamah. Hadis yang sujud ni pun kalau kita nak bahas panjang. Panjang. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah ayyu du'a asma'. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, qila, telah dikatakan kepada Rasulullah. Maksudnya ada orang tanya kat Rasulullah. Qila, tak tahu siapa tanya. Qila, ditanya kepada Rasulullah. Abu Umamah cerita, satu orang tanya dekat Nabi. Apa soalan dia? Ayyud du'a asma'. Asma' artinya aqrab ijabah. Apa dia maksud asma'? Apakah doa yang paling Tuhan dengar? Ataupun apakah doa yang paling mustajab? Maksudnya mungkin tempat ke, masa ke, tak tahulah. Tapi Nabi jawab apa tuan-tuan? Qal jawfal lail al-akhir. Bila dia tanya ayyu du'a asma', bilakah doa yang paling mustajab? Nabi kata jawfal lail akhir. Apa dia? Iaitu penghujung malam yang akhir. Kata para ulama, ketika mana turunnya Allah ke langit 1/3 akhir malam. Hadis nuzul, turunnya Allah 1/3 akhir malam. Tuan-tuan bangkitlah 1/3. Tambahlah ni musim timur, bukan nak boleh tidur sangat sejuk. Kau tidur lagi jerak. 1/3 akhir malam. Macam mana nak kira? Malam ada 12 jam. Katalah kita ambil mula pukul 7. Malam start pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud pukul 6 habislah 12 jam. 7 petang, 6 pagi. Tuan-tuan 12 tu bahagi 3. Sebab dia kata 1/3 akhir. Maksudnya 4 jam pertama 1/3 awal, 4 jam kedua 1/3 tengah, 4 jam yang terakhir itu 1/3 akhir. Ni juga boleh kita buat untuk kira waktu isyak. Itu isyak yang terakhir kan. Maksudnya kalau kita ambil 1/3 akhir tu daripada 12 jam tu, kira lah, tapi sebenarnya bukanlah tepat sangat. Artinya mungkin 6, 5, 4, 3. Ketiga tu start.
Jaga 2.5. Kau apa? Tanya bini dah. Kau apa maang? 2.5. Oh, tak apa, ada setengah jam ni. Tengah, tidur lah. Kau apa maang? 8.5. Oh. Duha. Tak ada Tuhan turun lah. Duha tu ya. Syaitan. Tapi kita istighfar, makin astagfirullah. Tapi dosa lah kan. Tapi kita, Allah Ta'ala tidurkan kita. 2.5 dia tidur balik, jaga lewat munasabah lah. Tapi kau yang dah pukul 6 tu dia tidur lagi. Dia kata, pukul apa maang? Pukul 6. Subuh ke apa? Nah 8 minit puang. Oi, ada lagi 8 minit. Tu yang tu memang yang tu ambil kita empuk kepala. 8 minit lagi yang nak tidur apa. Tapi manusia, insan. Kita kali kata apa insan. Kadang-kadang syaitan tergelincirkan dia. Hatta ilmu besar mana pun syaitan. Hatta Adam yang dalam syurga pun tergeleceh. Kata syaitan, hati-hati intan. Nabi kata jawfal lail akhir 1/3 rebut. Kena bayar tak tuan-tuan? Berapa ratus ribu habis bangkit tengah malam? Tak ada. Situ kita diajar orang beriman kelebihan salat da'bus salihin, terbangkit tengah malam. 2 rakaat salat doa. Yang kedua, dubur as-salat salawatil maktubat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithu hasan. Okey. Nabi sebut duburis salawatil maktubat, di penghujung salat yang maktubat, yang wajib. Maksudnya salat sunat tak termasuk. Okey. Ulama khilaf pada maksud duburus salat. Yang selalu kita dengar dan orang bahas banyak lah. Maksud dubur ni penghujung. Selalunya dia ada 2 pendapat lah. Tuan-tuan boleh pilih mana satu. Kata sebahagian ulama, akhir as-salah qabla as-salam. Sebahagian ulama kata maksud duburus salah tu di akhir salat tapi sebelum salam, qabla as-salam. Maksudnya ba'da tasyahud, selepas kita baca tasyahud. Yang tu maksud dubur salat. Itu yang maksud mustajab tu. Lepas daripada tuan-tuan fil alamin innaka hamidum majid tu, tuan-tuan doa. Nabi kata, ikhtar ay du'a sya'at. Pilihlah mana-mana doa yang dia nak. Sebahagian lagi kata duburus salah lepas salam, ba'da salam. So tak ada masalah lah benda ni. Dia hanya perbezaan kepada maksud. Yang mana kedua-duanya kita boleh ambil ya. Kalau kita nak ambil sebelum salam pun boleh. Kalau kita tak sempat, kita dah buat lepas sebelum salam pun, lepas salam pun kita boleh doa. Kan? Okey. Cuma saya nak sebutnya kedua-dua waktu tadi ni, termasuk yang awal tadi sujud, nombor 1 sujud, nombor 2 tengah apa 1/3 akhir malam. Tuan-tuan, apa persamaan dia? Ketiga-tiga waktu ni berkait dengan semayang. Sujud ni tuan-tuan jangan silap faham pula. Sekali sujud, duk faham sujud, pergi duk sujud saja kan, tak ada semayang apa, tetap dia sujud. Siapa yang mak hang sujud ni? Doa. Hoi, duk tak duk dia pergi sujud. Sujud di sini maksudnya sujud di dalam salat. 1/3 akhir malam tadi dia berkait dengan apa? Tahajud. Sebab itu waktu sahur sangat mustajab. Kita bangkit sujud. Pasal itu Quran bila dia suruh kita minta dekat Allah, dia ikat dengan semayang. Quran ni bila dia suruh kita doa, dia ikat dengan semayang. Maksudnya sebelum doa semayang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tu Quran sebut wasta'inu, mintalah doa kepada Allah bis-sabri was-salah. Dia sebut perkataan semayang. Pasal itu 3 waktu tadi ni, sujud tengah malam dengan lepas semayang tadi ni berkait dengan semayang. Semayang hajat ke, semayang waktu ke, tak ada masalah. Kan? Okey. Dan yang terakhir untuk pagi ni, apa dia yang boleh kita ambil ataupun yang boleh kita
baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, juga berkaitan dengan masa. Tiga-tiga ni yang kita baca ni, tema dia masa yang terbaik. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan doa benda yang buruk terhadap diri kamu. Ni Nabi tak bagi. Jangan doa benda tak elok, benda yang buruk diri kita sendiri, jangan. Wala tad'u ala auladikum, jangan doa ala. Arab bila dia guna ala, da'watu ala. Ala tu maksud tak elok. Kalau elok dia guna lam. Da'watun li. Yang tu doa elok. Yang tak bolehnya doa buruk pada anak. Lagi wala tad'u ala amwalikum, tak boleh juga doa buruk pada harta. Kereta ni buat lingkup bang. Tak boleh. Ataupun kita marah rumah ni, biar ban bang. Bocor atau cerok, tak boleh. Nampak? Sebab apa? Kalau dia reban, kita duduk dalam tu dengan kita mati. Bila dia matilah rumah tu reban. Pasal apa reban? Dia duduk sebut reban nak timpa dia. Sebab apa tuan-tuan? Jangan doa buruk pada diri kamu. Kadang-kadang orang dah perah, dah kecewa dah, buat macam-macam benda tak jadi, dia duduk sebut tak elok pada diri dia. Aku ni memang aku ni memang buat apa tak jadi, aku ni memang tak boleh pi. Dia yang sebut. Ala anfusikum, auladikum, anak-anak kamu. Pasal apa? Tuan-tuan tengok ni hadis Muslim ni, hadis ni grade A ni. Nabi kata apa? Jangan minta yang tak elok pada diri kamu, jangan minta tak elok pada anak-anak kamu, jangan minta tak elok pada harta benda kamu, jangan sebut yang tak elok. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Kerana apabila kamu sebut, kamu minta doa perkara-perkara tadi tepat, muwafiq, sama dengan satu saat yang Allah mustajabkan. Kebetulan kita doa tu kan, kita terlanjur berdoa tu kan, kita sebut benda tak elok tu bersamaan dengan satu waktu yang Allah Ta'ala terima, mustajabkan doa itu, melainkan Allah fayastajiba lakum, Allah akan makbulkan doa itu. Hadis riwayat Muslim. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan suatu larangan keras daripada Allah Ta'ala untuk kita mendoakan ke atas diri kita, anak-anak kita, harta kita, doa yang buruk, kerana rahmat Allah kepada hambanya tidak diketahui. Kita tak tahu, mungkin kita nampak anak kita tu tak elok sekarang, kita tak tahu ke depan. Bila kita doa buruk, Allah Ta'ala mustajab, buruklah jadinya. Walhas, selagi mana ada masa, kata para ulama, kita tak tahu apa yang akan jadi di masa hadapan. Sesuatu yang kita anggap menjadi beban kita pada waktu sekarang, kita rasa tu beban, menyusahkan, memang tak ada gunalah kita nampak benda tu di saat ini. Kita tak tahu di masa hadapan dia mungkin bertukar menjadi tuah dan kebaikan untuk kita. Kita tak tahu. Jadi jangan duk peras. Sabar. Dia anak ni tak boleh pergi Ustaz yang ni jenis seorang ni tak jadi, tak mau ni, kembang tak jadi, yang ni memburu kepalang datar apa ni memang tak boleh pergi betul hidup. Tak tahu, mana tahu ke depan. Banyak kan kes-kes tuan-tuan duk cerita kat saya, duk sembang kat saya, duk bagi tahu kan, yang tidak bersinar di awal bergemerlapan di hujungnya. Sabar. Kerana kita tak tahu percaturan, rancangan, aturan Allah itu 1001 rahsia yang hanya ada di Lauhul Mahfuz. Sabar, tenang dan sebut yang baik. Nampak? Okey? Dan dalam hadis ni juga Nabi SAW melarang kita untuk menyebut doa-doa yang berisi kandungan buruk. Tak boleh. Nabi SAW kata, sesungguhnya akan ada dalam umatku qaumun ya'taduna fid du'a, mereka yang melampau dalam doa. Salah satu maksud melampau dalam doa, doa yang konten isi kandungannya berunsurkan perkara yang buruk hatta kepada diri sendiri. Sesiapa yang mengisi doa dia permintaan buruk, sama ada pada diri dia, anak-anak dia, ni macam mana dia boleh doa buruk pada diri dia sendiri, anak-anak benih dia sendiri, harta benda yang dia usaha, dia doa buruk.
Inilah salah satu contoh orang yang melampau dan Allah benci. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang melampau. Satu lagi tuan-tuan, sebelum kita tangguh kelas ni, selain daripada semayang, tuan-tuan tahu tak ibadat apa yang paling mahal untuk doa ni? Puasa. Kalau tak percaya, tuan-tuan balik pergi buka suratul Baqarah ayat 180 macam tu lah sampai 183, lebih kurang macam tu lah, 180 lebih lah. Puasa ni menariknya, siapa yang perhati, dia dalam muka yang sama. Allah Ta'ala cerita kutiba alaikumusiyam, cerita puasa kan, siapa yang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul, siapa yang sakit boleh ganti hari lain atau bayar fidyah. Allah cerita puasa ni, Allah cerita puasa ni, Allah tutup dengan apa? Pelik daripada awal sampai ujung-ujung tu, puasa ni Allah suka siapa yang menambah puasa sunat, siapa yang ganti puasa apa semua. Puasa saja tema dia, hujung nak tutup muka surat tu, nak tutup cerita tu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pelik tajuk puasa tapi penutup, apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebab itu kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan doa. Kalau kita tak sempat Ramadan, sekarang, esok, Isnin, puasa sunat, doa. Kerana puasa ditutup dengan doa dalam Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita rasa doa itu berat, tetapi bila kita baca hadis, dia sangat mudah dan dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.